Salam sejahtera. Pembebasan Perdana Menteri daripada penjara kini menjadi bahan tunggangan lebay dan walaun serta geng-geng Perikatan Nasional serta Tun Mahathir sendiri. Mereka menunggang isu pembebasan Anwar Ibrahim kini. Mereka seakan-akan mengorek kononnya isu lama yang kononnya membuatkan mereka menang. Tapi petang ini, saya nak Anda dengar betul-betul penjelasan baik ini dan Anda share kepada semua orang, khususnya mungkin walaun-walaun yang ada di luar sana. Tujuannya bukan nak gaduh, tapi kita nak supaya mereka sedar bahawa mereka mungkin selama ini diperbodohkan atau termakan hasutan serta fitnah yang tak benar. Pembebasan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim kini sudah menjadi bahan akademik. Tetapi lebay dan walaun masih tidak puas hati dan masih mengigau setiap hari kerana mengingatinya. Ini penjelasan dan penerangan penuh untuk Anda semua. Ditulis oleh seorang pegawai kanan ataupun seorang pengamal undang-undang paling terkenal yang ada di Malaysia. Antara yang paling terkenal di Malaysia, siapa lagi kalau bukan Liana Marzuki. Persoalannya ialah sah atau tidak pembebasan Anwar. Kerana selama ini ramai orang yang persoalkan adakah sah atau tidak. Dari sudut perlembagaan, kuasa yang memberi pengampunan terhadap yang terletak pada Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 42. Namun, kuasa ini bukan bertindak secara mutlak. Ia dijalankan atas nasihat Perdana Menteri dan Lembaga Pengampunan. Pada tahun 2018, selepas PRU 14, Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika itu sebagai Perdana Menteri yang ke-7, menasihati Yang di-Pertuan Agong agar Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi pengampunan penuh. Ini adalah sebahagian daripada komitmen pilihan raya yang dijanjikan oleh kerajaan ketika itu. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Anwar. Sebelum itu saya nak perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita rendah, apabila imun badan kita mengganas dari dalam tubuh badan kita dan menjadi bodoh, kita tidak sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Imun badan kita itu bolehlah diibaratkan seperti seorang doktor yang scan di dalam tubuh badan kita, apa masalah kesihatan kita dari dalam tubuh badan kita, dan mengenal antara musuh dan lawan dalam badan kita. Lalu apabila sudah dikenali, dia akan melawan penyakit, masalah kesihatan itu dari dalam tubuh badan kita. Itulah imun badan kita yang sepatutnya kita jaga dan kita kuatkan. Jadi dengan adanya Transfer Factor for Life ini, imun badan kita dididik, dirangsang serta diseimbangkan untuk jadi bijaksana, dididik menjadi bijaksana untuk melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita kuat dan sehat serta seimbang, kuat, maka kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Transfer Factor ini adalah penemuan paling bersejarah dalam dunia perubatan sehingga abad ini, pada abad ini. Dan ini ialah produk yang lulus KKM dan halal. Diperakui oleh semua doktor-doktor di seluruh dunia, bahkan doktor-doktor yang ada di Malaysia. Bayangkan, ini bukan ubat, tapi digunakan oleh doktor-doktor untuk membantu menyihatkan ramai pesakit yang ada di seluruh Malaysia. Saudara, dari sudut perlembagaan, perkara untuk memberi pengampunan kepada pesalah terletak di bawah perkara 42. Nasihat Tun Mahathir kepada Yang di-Pertuan Agong adalah satu tanggungjawab rasmi di bawah perlembagaan. Ini bukan budi bicara peribadi, bukan juga rundingan rahsia. Ia adalah fungsi sah Perdana Menteri kepada institusi diraja. Jadi, apa yang berlaku? Perdana Menteri yang ke-10 diberi pengampunan penuh oleh Yang di-Pertuan Agong. Bukan separuh, bukan potong hukuman, bukan seperti Najib, tetapi diberi pengampunan penuh oleh Yang di-Pertuan Agong. Tiada separuh, tiada diskaun, sepenuhnya. Tapi semuanya free pardon yang secara undang-undang menggugurkan hukuman, menghapuskan sabitan, menjadikan
Anwar Ibrahim layak semula bertanding dalam Piarium. Adakah cabaran terhadap keputusan tersebut? Ya, ada seorang peguam bernama Khairul Azam Abdul Aziz, dulu geng GTA, mencabar kesahihan pengampunan tersebut di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah tertinggi negara. Beliau mendakwa pengampunan itu tak sah kerana kononnya prosedur tidak lengkap, antaranya kerana lembaga pengampunan belum bersidang penuh. Kes ini didengar oleh panel hakim yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat yang dilantik sewaktu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri yang ke-7. Apa keputusan mahkamah? Mahkamah Persekutuan menolak cabaran itu. Keputusan jelas pengampunan Perdana Menteri ke-10 adalah sah. Proses dibuat ikut lunas perlembagaan. Kuasa yang di Pertuan Agong adalah sah. Dan nasihat Perdana Menteri ketika itu adalah sebahagian daripada proses perlembagaan. Apa kata Peguam Negara? Peguam Negara turut mengesahkan pengampunan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sah dan dilakukan mengikut undang-undang. Tiada isu yang berbangkit, tiada keperluan untuk pertikaian semula. Betulkah pengampunan cuma gugur hukuman atau sabitan kekal? Jawapannya tidak. Sekali lagi saya ulang, supaya walaun, lebay dan juga para pembenci Anwar Ibrahim dicucuk telinganya dan tidak lagi dengki. Betulkah pengampunan cuma gugur hukuman sabitan kekal? Jawapannya tidak. Itu hanya berlaku jika pengampunan bersifat separah ataupun commutation. Dalam kes Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim, beliau diberi pengampunan penuh yang menghapuskan kedua-dua sabitan dan hukuman. Jadi, secara rumusan dan ringkasannya, tuan-tuan dan puan-puan, pengampunan Perdana Menteri ke-10 adalah sah dari segi undang-undang. Cabaran sudah didengar di Mahkamah Persekutuan dan ditolak. Ketua Hakim Negara lantikan Perdana Menteri ke-7 sendiri yang putuskan. Peguam Negara sahkan tiada isu perundangan. Kalau masih nak pertikai, itu bukan sebab isu undang-undang. Tapi dengarnya ada hati nak naik kali ketiga. Kalau yang lain tidak sesuai, saya naik pun tak apa. Itu kata Thanos kita yang lead bird keliling dia sampaikan pada saya. Walau dalam media kata nak jadi penasihat saja. Ulang antik lama episod 103. Kita boleh kritik kerajaan, tapi jangan ubah fakta ikut musim. Benda dah selesai di mahkamah. Jangan dipusing semula atas pentas ceramah. Fakta tetap fakta. Tak kira siapapun watak politik hari ini. Kita wajib pertahankan yang benar. Walaupun kadang-kadang ia tak sedap didengar. Salam hormat, Liana Marzuki, Amicus Korea. Aktivis yang hanya betulkan fakta tambah melibatkan mahkamah. Juga tak tahan baca propaganda memandirkan umat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Anwar. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya pengumuman yang kita tunggu-tunggu daripada Anwar Ibrahim tentang penghargaan luar biasa untuk rakyat Malaysia. Ramai yang menjangkakan ini akan membuatkan pembangkang lagi mati kutu. Ramai juga yang menyatakan bahawa pengumuman daripada Anwar Ibrahim ini akan membunuh terus langkah pembangkang Perikatan Nasional untuk mengajak rakyat turun ke jalanan pada 26 hari bulan Julai ini. Saya jangka secara peribadi, saya menjangka dan saya meramalkan pengumuman yang akan dibuat oleh Anwar Ibrahim esok ini akan menyebabkan rancangan himpunan turun Anwar akan menjadi sendu, akan menjadi tidak berjaya dan dihadiri hanya mungkin sekitar 5.000 orang sahaja. Dan apa yang paling kita nak lihat ialah apa pengumuman daripada Anwar Ibrahim.
Saya jangka pengumuman itu adalah pengumuman yang tidak pernah dibuat oleh sesiapapun Perdana Menteri Malaysia sebelum ini. Kalau Anda kata Anwar Ibrahim tidak mampu membuat janji atau menawarkan janji ataupun menunaikan janji, lihat besok. Para pembenci Anwar Ibrahim yang anti dengan Anwar Ibrahim, saya mahu Anda lihat sendiri apa yang diumumkan oleh Anwar Ibrahim esok. Saya menjangkakan Anwar Ibrahim akan terus membunuh langkah, menghapuskan langkah, mematikan langkah, menghapuskan terus harapan-harapan terakhir. Bibit-bibit terakhir harapan untuk Perikatan Nasional mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim akan musnah esok. Tapi sebelum itu, apa pendapat Anda semua? Pada pendapat Anda, apakah yang mungkin diumumkan oleh Anwar Ibrahim? Saya akan kongsikan pendapat saya sebentar lagi. Tapi sebelum itu, saya nak kongsi dulu dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Kalau Anda yang menonton video ini mempunyai masalah kesehatan, Anda orang yang gemar menjaga kesehatan, dengarkan baik-baik perkongsian ini. Saya bukan jual produk ini, tapi saya mahu Anda ambil perhatian. Kerana saya juga telah sehat sembuh melalui produk ini. Ini ialah Transofector for Life yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita rendah, apabila imun badan kita bodoh, kita tidak sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Apapun jenis penyakit, kecil, besar, tua, muda, kalau imun badan kita bodoh, lemah dan tidak berfungsi dengan baik, kita tidak sembuh daripada sebarang penyakit. Sebab imun badan kita itu sebenarnya bertindak seperti doktor di dalam tubuh badan kita, seperti scanner di dalam tubuh badan kita, menyembuhkan kita daripada dalam, menentang penyakit daripada dalam, dan scan semua jenis penyakit yang bersembunyi di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita jadi kuat dan menjadi kuat dan bijaksana, semua jenis penyakit dia boleh kenal, termasuk musuh dan kawan dalam tubuh badan kita. Ini ialah produk penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran di seluruh dunia pada abad ini. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Jika Anda tanya ini lulus KKM, ya, produk ini lulus KKM dan juga halal serta diakui oleh semua dokter di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera sekarang dengan perkhidmatan nasihat yang percuma. Ingat, peluang Anda untuk sehat, peluang Anda untuk sembuh daripada sebarang penyakit, mungkin kini di depan mata Anda. Jangan bertangguh-tangguh. Anda tangguh, Anda rugi. Saudara, pengumuman esok, tanda keprihatinan kerajaan, kata Anwar Ibrahim. Apa yang dia akan umum esok? Saya menjangkakan yang mungkin akan ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia ialah, pertama, bantuan keuangan selama 6 bulan. Manalah tahu kan, tiba-tiba Anwar bagi semua rakyat Malaysia dapat 1,000 seorang setiap bulan selama 6 bulan. Bukankah itu best? Kalau itu diumumkan, ini kali pertama kita dengar. Siapa sangka akan diumumkan? Manalah tahu kan. Kalau Anda cakap saya merepek, iyalah kita hanya ramal. Bukannya saya bilang iya. Tapi kalau dapat, kau pun ambil. Yang kau kata merepek itu kau ambil juga. Walaun yang di luar sana tuh yang benci dengan Anwar Ibrahim pun kalau dibagi ambil juga kan. Itulah. Anda lepas mengumpat, memfitnah, mencarci, memaki hamun Anwar Ibrahim, Anda ambil juga. Jadi lebih baik lagi berhentilah memfitnah, mencaci, menghina Anwar Ibrahim. Kita sanggah mana yang jahat, kita tolak mana yang jahat, tapi ambil dan terima pemimpin yang baik. Saudara, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyifatkan pengumuman yang akan dilakukannya esok adalah suatu penghargaan buat seluruh rakyat Malaysia daripada Kerajaan Madani. Mula diwar-warkan pada minggu lalu sebagai sesuatu yang luar biasa, Anwar hari ini menyatakan tanda tanya itu terjawab pada jam 10.30 esok pagi. Ada orang kata turun minyak. Pada pendapat saya turun minyak itu bukan luar biasa. Itu perkara biasa. Jadi yang luar biasa adalah bantuan RM1.000 setiap orang. Itu luar biasa. Betul tidak? Janganlah marah. Kita hanya ramal. Lepas itu yang kedua, kenaikan harga komoditi utama seperti getah minyak sawit, getah kelapa sawit, dan padi. Kalau dinaikkan mendadak, itu pun luar biasa. Sebab ada orang di Malaysia ni bekerja juga kerajaan, tapi juga berkebun untuk menambah pendapatan. Bayangkan kalau harga sawit tiba-tiba naik setan RM1.500. Wow. Harga getah pula dinaikkan
1 kilo kepingan 15 ringgit. Wah, itu baru best kan? Oh, orang akan lebih bekerja, lebih bersungguh-sungguh bekerja supaya dapat tambahan keuangan. Daripada bagi duit percuma, lebih baik bagi dengan bentuk subsidi, subsidi harga kelapa sawit, subsidi harga padi, subsidi harga getah. Jadi orang akan bersungguh-sungguh kerja untuk menghasilkan tambahan keuangan. Kerja bagus, dapat duit bagus. Itu antara yang saya pikir. Yang seterusnya yang saya pikir, moratorium kepada pinjaman. Semua yang ada pinjaman dapat moratorium 6 bulan. Manalah tahu kan, Anda bilang itu boleh mengganggu pinjaman. Janganlah kau ambil kalau kau tidak mau. Orang yang mau boleh ambil. Orang yang tak mau biarlah. Itu antara jawaban saya, jangkaan saya yang mungkin akan diumumkan oleh Anwar Ibrahim. Bagaimana pula dengan Anda? Apa pula pengumuman yang mungkin Anwar akan umum? Kalau harga kereta turun, itu bukan luar biasa lah. Itu hanya membebankan kita. Kau pinjam banyak duit untuk beli kereta membebankan. Tapi Anwar Ibrahim ini bukanlah berpikir begitu. Kata Anwar Ibrahim, insya Allah esok saya umumkan penghargaan yang dijanjikan sebagai tanda keprihatinan Kerajaan Madani kepada rakyat Malaysia yang sentiasa teguh bersama dalam setiap langkah reformasi. Moga pengumuman ini membawa manfaat buat rakyat terbanyak dan menjadi cerminan usaha kita bersama untuk membina masa depan yang lebih adil dan sejahtera, katanya di media sosial petang tadi. Ia berlaku di tengah tekanan politik yang semakin meningkat serta lebih intensif terhadap prestasi reformasi kerajaan. Penghormatan ini akan didedahkan kira-kira 72 jam sebelum pembangkang berhimpun di Kuala Lumpur dalam usaha mendesak Anwar untuk melepaskan jawatannya. Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim yang digabungkan selepas PRU 2022 berdepan pelbagai ranjau politik termasuk dakwaan rasuah baru, kegelisahan orang ramai terhadap tekanan kos sara hidup dan gagal melaksanakan reformasi yang pernah diperjuangkan semasa menjadi pembangkang. Penghormatan luar biasa itu mula disebut Anwar pada 15 Julai lalu dan mencetuskan gelombang spekulasi orang ramai. Selama beberapa hari, kementerian dan agensi kerajaan menyemarakkan rasa ingin tahu itu dengan hantaran samar di media sosial yang mengandungi slogan Bersama Malaysiaku. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Betapa pengecutnya pembangkang. Itu kata-kata netizen, itu kata-kata para pemerhati politik yang ada di Malaysia hari ini. Mereka memalukan pembangkang apabila hari ini terbukti bahwa pembangkang hanya bising tapi pengecut. Mereka sebenarnya tidaklah seberani seperti yang disangka. Hari ini telah dimaklumkan bahwa Anwar Ibrahim sudah memaksa mereka. Bayangkan Anwar Ibrahim sendiri, Perdana Menteri yang sepatutnya menjaga jawatan beliau, kalau betullah Anwar Ibrahim itu takut dijatuhkan atau takut dengan jawatan, kehilangan jawatan, sudah tentu Anwar Ibrahim tidak melakukan perkara ini, yaitu masuk di dalam lembah bahaya. Apabila Anwar Ibrahim sendiri memaksa pembangkang, bayangkan istilahnya boleh kita guna, memaksa pembangkang untuk mengusulkan usul tidak percaya, undi tidak percaya. Namun demikian, apa yang berlaku ialah pengecutnya pembangkang. Kenapa kita berani cakap begitu? Kerana telah disahkan usul tidak percaya pembangkang pada hari pertama sidang parlimen. Tidak ada. Pembangkang gagal mengemukakan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Semalam salah seorang pemimpin Perikatan Nasional yaitu Tun Faisal menyatakan kononnya kalau undian dilakukan secara senyap-senyap akan berlaku Anwar Ibrahim akan kalah esok pagi. Tapi saya kata lupa. Mungkin bukan Anwar yang tumbang, tapi Perikatan Nasional yang akan tumbang kalau dibuat secara senyap-senyap. Mana dia tahu, macam mana dia tahu 100% ahli Parlimen Perikatan Nasional akan menyokong Parti Bersatu dan juga PAS. Silap-silap hari bulan yang menyokong Anwar lebih ramai daripada yang tidak menyokong Anwar Ibrahim. Kita teruskan ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami yakin kerajaan ini.
Saya nak perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Bagi Anda yang punya masalah kesehatan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah kesehatan Anda. Dengarkan baik-baik, jangan kamu pula kata aku jual ubat. Tak, aku tak jual ubat. Saya hanya jual harapan kepada Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life meningkatkan daya imun badan sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita rendah, apabila imun badan kita bodoh, kita kena penyakit dan sukar untuk sembuh daripada penyakit. Itu sebabnya ramai orang yang nak sembuh tapi imun badan mereka tidak diperbaiki. Imun badan kita itu seperti doktor yang merawat kita daripada dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita sembuh kuat, apabila imun badan kita dirangsang menjadi bijaksana, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Dan ingat, produk ini ialah penemuan paling bersejarah dalam dunia perubatan dan kedokteran pada abad ini. Dan diluluskan KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera dan dapatkan khidmat nasihat secara percuma. Baiklah saudara-saudara sekalian. Apa yang mengejutkan kita hari ini ialah sikap pembangkang yang pengecut. Mereka berdegar-degar mengatakan Anwar Ibrahim sudah tidak diminati lagi, sudah harus diturunkan. Tapi mereka lupa. Hanya satu cara untuk menumbangkan Anwar Ibrahim, yaitu melalui undi tidak percaya. Tapi apa jadi? Tiada seorang pun ahli parlimen daripada pembangkang yang berani mengusulkan undi tidak percaya. Balik-balik kata mereka, alasan mereka tidak akan dibaca. Tapi Anwar sudah pun nyatakan, hantar, saya akan kemukakan dahulu. Tapi apa yang berlaku? Mereka memang pengecut. Apa yang berlaku pada hari pertama? Tiada undi tidak percaya dinyatakan. Hari ini hari pertama sidang parlimen, saya tunggu kata Anwar Ibrahim. Kalau ada majoriti silakan. Tapi selepas itu, Tan Sri Johari Abdul, Speaker Dewan Parlimen mengatakan bahawa tiada usul undi tidak percaya Parlimen Perdana Menteri dibentangkan. Kenapa? Pembangkang yang pengecut. Speaker Dewan Rakyat terpaksa menolak usul undi tidak percaya yang dibawa oleh Tun Mahathir kerana beliau bukan lagi seorang ahli parlimen. Himpunan turun Anwar 26 hari bulan hanya lawak jenaka. Satu-satunya kaedah nak jatuhkan Anwar Ibrahim adalah melalui undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Itulah sebabnya kita kata Perikatan Nasional makin lama makin lawak, makin pengecut. Itu pun PAS dan Bersatu tidak sepakat untuk undi tidak percaya. Perikatan Nasional sudah retak menanti belah. Ingat, Muhyiddin Yassin, Mahathir Mohamad dan Hadi Abang berjaya tebuk atap, hari ini rupanya tidak. Las-las Speaker Umum tidak ada usul undi tidak percaya start hari ini daripada 21 Julai hingga 28 Ogos. Jadi berhentilah puak-puak yang kata mereka cukup jumlah, Anwar Ibrahim akan turun dan sebagainya. Terpayalah kamu dipengaruhi oleh kata-kata terutamanya Papa Gomo. Rumor kerajaan perpaduan jatuh bulan Julai Ogos hanya lawak Pak Pandir, kedai kopi saja. Kasihan kena main dengan pemimpin mereka. Je bersungguh nak kena panas. Pemimpin mereka duduk dalam ekon dan tak buat kerja pun. Itu tulisan Syamgaz. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.